Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Negeri Sembilan dalam saingan Round of 16 TM Piala Malaysia First League, yang mana Kedah kalah untuk kali ke-6 berturut-turut apabila Kedah kalah semalam 2-1 kepada Negeri Sembilan. Gol Negeri Sembilan dijaringkan oleh Cik Rashid dan juga Matthew Alves. Gol Kedah dijaringkan oleh Fayyad Zulkifli. Semalam dahlah hujan lebat. Kedah dan juga Negeri Sembilan seakan-akan bermain dalam bendang. Boleh tengoklah betapa teruknya padang di Stadium Darul Aman semalam dengan keadaan becek dan mengganggu rentak kedua-dua pasukan lah. Cumanya daripada segi ball position, daripada segi create chance dan daripada segi percubaan berbahaya, nampaknya pasukan Negeri Sembilan daripada awal game lagi mereka sebenarnya telah menyeram kubu pasukan Kedah, dan sepatutnya kalau kemungkinan lah, kalau padang tak basah, Negeri Sembilan dah boleh menang lebih daripada 2, sebab awal-awal game ni mereka dah ada beberapa percubaan yang boleh dikatakan sepatutnya gol, tetapi dibantu dengan keadaan padang dan juga dibantu dengan kecekapan daripada penjaga gol Kedah, Ifwak Akmal. Kalau Ifwak tak main semalam, kemungkinan Kedah dah kena lebih daripada 2. Okey, and so yang ni kena diambil, orang kata apa, berat lah oleh pihak manajemen pasukan Kedah disebabkan prestasi mereka yang memang terumbang-ambing. Bukan terumbang-ambing lah, dah declining sepanjang 6 game, 6 kekalahan berturut-turut. Itu adalah satu keputusan yang bukanlah baik untuk sesebuah pasukan yang boleh dikatakan antara kuasa besar dalam bola sepak Malaysia. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Negeri Sembilan. Untuk pasukan Negeri Sembilan, apa yang saya suka tentang corak ataupun bagaimana mereka menyerang pasukan Kedah ni adalah kita boleh lihat bagaimana penglibatan daripada pemain-pemain wingback mereka. Kita boleh tengok di bahagian kanan Cik Rashid, di bahagian kiri Zambri Pin. Bagaimana penglibatan pemain wingback mereka ni naik untuk cover up di bahagian wide area untuk memberi support kepada bahagian attacking, dan bagaimana mereka open game dengan supply bola ke dalam kotak penalti dengan sangat-sangat baik lah. Dan kita boleh tengok gerakan yang diciptakan oleh Zambri Pin, Cik Rashid dan sebagainya di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, kebanyakannya membuahkan hasil dan mereka berjaya untuk supply bola ke dalam D-box pasukan Kedah dengan sangat baik, dan mereka berjaya untuk mencipta beberapa peluang untuk bahagian serangan pasukan Negeri Sembilan menjaringkan gol. So that is a good thing lah apabila pasukan Negeri Sembilan kita tahu mereka bermain dalam formation back 3. Jadi apabila bermain dalam formation back 3 ni, mereka mengharapkan penggunaan wingback untuk cover up bahagian kanan dan kiri, di sisi kanan dan sisi kiri ataupun bahagian wide area, untuk naik ketika mereka menyerang ataupun ketika mereka build up. So peranan daripada wingback Zambri dan juga Cik Rashid ni sebenarnya adalah sangat-sangat bagus apabila mereka boleh cover up bahagian wide area tu dengan sangat-sangat cemerlang, yang mana mereka boleh cover untuk membantu ketika menyerang dan mereka boleh membantu untuk membentuk back 5 ketika bertahan. Jadi benda tu memang sangat-sangat efektif dan juga efisien dalam pembinaan mereka punya build up untuk menyerang, dan dalam pada masa yang sama dalam pembinaan untuk mereka membentuk defense ketika mereka diserang atau di counter. Jadi itu yang saya suka lah, penggunaan wingback mereka dalam penggunaan back 3 berjaya untuk dilaksanakan dengan baik, dan mereka ada 2 pemain wingback yang berkualiti, Zambri Pin dan juga Cik Rashid, yang memang sangat efektif dan juga sangat efisien ketika menyerang. So benda tu adalah satu fokus point yang boleh dikatakan memang orang kata apa, satu strong point lah untuk pasukan Negeri Sembilan untuk lebih efektif ketika mereka menyerang dan sentiasa ada support di bahagian wide area. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kalau kita lihat kenapa penggunaan back 3 ataupun wingback pasukan Negeri Sembilan yang berjaya adalah disebabkan faktor di bahagian tengah. Kita boleh tengok Omid Nazari dan juga Yashir Pinto untuk game ni, serta dibantu oleh Saiful Rizwan Selamat. Sebab apa saya kata bahagian midfield memainkan peranan yang penting? Sebab untuk game ni kalau kita lihat Saiful Rizwan Selamat, beliau melakukan satu kerja yang sangat bagus di bahagian defensive midfielder, yang mana beliau sentiasa
sentiasa memberi ancaman dan juga memberi pressure kepada pemain-pemain Kedah di bahagian tengah ketika mereka cuba untuk create movement ketika pasukan Kedah nak menyerang. So Saiful Rizwan akan bertindak sebagai defensive midfielder untuk menghalang dan juga mengganggu rentak serangan yang cuba dicipta oleh pasukan Kedah di bahagian tengah dengan melakukan tekanan ataupun kerja-kerja kotor lah. So dia akan jadi benteng yang pertama yang memberi bantuan ataupun backup kepada bahagian back 3 pasukan Negeri Sembilan. So Kedah akan mengalami sedikit kesukaran di bahagian tengah untuk melakukan penetration run ataupun passing dan sebagainya disebabkan mereka perlu menembusi Saiful Rizwan ni dulu. Jadi itu in term of defending lah. Kalau in term of attacking, pasukan Negeri Sembilan ada Omid Nazari dan juga Yashir Pinto. Kenapa saya kata Omid dan juga Yashir bertindak dengan cemerlang in term of attacking pada perlawanan ni adalah disebabkan mereka berdua berjaya untuk bermain dengan sangat baik bagi membantu bahagian wide area. Bermaksud di sini Omid ataupun Yashir mereka akan lebih bertindak untuk menjadi attacking midfielder ataupun menjadi connector antara satu bahagian ke satu bahagian, daripada bahagian wide area ke bahagian tengah. Kita boleh tengok bagaimana Omid Nazari sentiasa untuk mencuba bagi menjadikan diri beliau untuk involve dengan gerakan di bahagian kiri, sama ada di bahagian tengah ataupun di bahagian wide area untuk membantu Zamri Pen. So dia akan menjadi player yang link up antara Zamri Pen di bahagian kiri, di sisi dia di tengah, dan untuk connect kepada Matthew Alves. Dan penggunaan yang sama oleh Yashir Pinto di bahagian kanan, beliau cuba untuk menjadi player yang connect antara Matthew Alves ke bahagian hadapan dan juga Cik Rashid kepada bahagian sisi kanan. So mereka berdua bermain dengan sangat cemerlang. So apabila mereka ada macam ni, mereka pula ada attacking Matthew Alves dan juga Zakwan di bahagian hadapan, mereka boleh cipta gerakan-gerakan yang lebih menarik lah. Jadi mereka apabila ada link up play yang bagus, mereka connect antara satu sama lain, so mereka boleh create variation dengan bermain long ball di bahagian sayap kanan ataupun sayap kiri, ataupun mereka boleh penetrate terutamanya di bahagian middle third untuk melakukan passing terus ke bahagian harapan. So apabila saling connect, mereka akan create lagi variation of attacking untuk menembusi bahagian pertahanan pasukan Kedah lah. Jadi benda tu adalah benda yang bagus untuk pasukan Negeri Sembilan. Yang ketiga dan yang terakhir apabila bercakap tentang pasukan Negeri Sembilan adalah mengenai bahagian pertahanan, iaitu bahagian pertahanan mereka ada Herod Gulon dan juga Kuzaimi PE. Dalam game ni boleh saya katakan back 3 pasukan Negeri Sembilan mereka bertindak dengan sangat cemerlang in term of defending. Mereka telah memberikan segalanya, dan yang paling penting mereka berjaya untuk man to man marking dengan sangat bagus, dan mereka close space untuk tidak memberi ruang kepada pemain-pemain Kedah bagi melakukan penetration ataupun masuk ke dalam D-box pasukan Kedah, pasukan Negeri Sembilan lah. Dan dalam pada masa yang sama kita boleh tengok mereka juga suka untuk involve dengan bahagian serangan, dan mereka suka untuk menjadi third man di bahagian serangan. Contohnya saya ambil apabila Negeri Sembilan dapat corner kick ataupun free kick, Herod Gulon akan naik untuk membantu pemain-pemain di bahagian serangan sebab beliau ada kelebihan daripada segi ketinggian dan juga fizikal. Ataupun ketika pembangunan ataupun build up daripada bawah, Kuzaimi PE akan naik sampai dekat half space untuk membantu dan juga supply bola ke bahagian hadapan ataupun untuk membuka game ke bahagian wide area. So mereka tahu peranan mereka bila mereka perlu bertahan, bila mereka perlu join the attack dan sebagainya. Jadi benda tu yang membuatkan Negeri Sembilan lebih efektif ketika mereka menyerang. So mereka bermain as a bermain as a team, dan benda tu berjaya lah kan untuk pasukan Negeri Sembilan. Dan apa yang boleh mereka perbaiki adalah dari segi finishing lah, sebab semalam boleh dikatakan finishing mereka agak kurang. So kalau mereka berjaya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, mereka dah boleh menang lebih daripada 2. Itu untuk pasukan Negeri Sembilan. Untuk pasukan Kedah pula, pada perlawanan ni apa yang boleh saya katakan, pasukan Kedah bermain satu perkara yang boleh saya puji tentang pasukan Kedah adalah tentang Ifwak Akmal.
Ifuad Akmal bermain dengan sangat baik, yang mana beliau berjaya untuk menafikan beberapa percubaan daripada pasukan Negeri Sembilan. Dan kalau tak ada beliau, mungkin Kedah dah lebih kena daripada 2. So Ifuad Akmal tahniah sebab kembali dalam skuad Kedah. Tetapi sayanglah, walaupun beliau bermain dengan baik, gawang beliau dibolosi dengan 2 gol dan masih lagi belum mampu untuk membawa Kedah menang. Dan untuk kekurangan yang pertama, pasukan Kedah yang pertama adalah daripada segi bahagian tengah, iaitu seperti mana yang kita tahu, bahagian tengah Kedah lebih memfokuskan dalam pembentukan double pivot Sarawak dan juga Deci Marcel. Jadi apabila Sarawak dan Deci Marcel lebih memfokuskan kepada bahagian tengah untuk mereka build up, benda tu akan menjadi masalah apabila mereka di counter ataupun diserang. Sebab apa saya kata begitu? Sebab kita kena ingat, pasukan Negeri Sembilan lebih suka untuk attack di bahagian wide area. Sepatutnya Sarawak ataupun Deci Marcel, mereka perlu cover up dan juga memberi bantuan kepada bahagian kanan dan juga bahagian kiri, left back dan juga right back pasukan Kedah, untuk membantu mereka bertahan dan menghalang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan di bahagian wide area. Tetapi sayang, pemain-pemain Negeri Sembilan seakan-akan bebas di bahagian wide area tanpa ada pressure, terutamanya di kawasan half space lah. Ketika pasukan Negeri Sembilan menyerang pasukan Kedah, tak ada player tengah pasukan Kedah yang cuba untuk spread the game ataupun buka game lebih besar di bahagian wide area untuk memberi pressure kepada pemain-pemain sayap ataupun wingback Negeri Sembilan semalam. So that is the point yang pertama di bahagian tengah. Yang kedua adalah tentang creativity. Kita boleh tengok kreativiti bahagian tengah Kedah memang sangat-sangat hancur. Mereka tak boleh nak link up play, mereka tak boleh buat combination play, mereka tak boleh nak open game. Apa yang mereka lakukan, dapat bola, mereka kalau boleh nak buka game kepada Mardi ataupun cari Ronak Ngah yang telah dimarking. Jadi macam tu lah sampai habis. Dapat bola passing depan, passing depan, passing depan, passing depan. Tak ada kreativiti lain, tak ada apa yang boleh mereka buat. Itu yang memang nampak ketara lah untuk pasukan Kedah. Yang ketiga, kita boleh tengok untuk defense. Defense shape pasukan Kedah yang diketuai oleh Mark Wallace boleh dikatakan agak terlalu loose. Daripada segi man-to-man marking, mereka tak bermain dalam konsep man-to-man marking. Daripada segi compact, mereka tak compact. Mereka banyak memberi space untuk pemain hadapan pasukan Negeri Sembilan exploit mereka punya ruang yang ada, walaupun dalam ruang-ruang yang kecil. Yang ketiga, apa yang boleh dikatakan adalah daripada segi gol-gol yang terhasil. Kita boleh tengok gol kedua lah saya bagi, mana ada siapa jaga Matthew Aves, mana ada siapa jaga Cik Rashid. Jadi pemain-pemain Kedah sendiri pun pada perlawanan semalam, mereka gagal untuk block the cross yang cuba dilakukan oleh Negeri Sembilan dan sebagainya. So memang banyak point lah untuk Kedah kalah semalam. Dan bahagian attacking, sampai bila nak harapkan Ronak Ngah nak supply bola kat dia saja? Beliau dah jadi top scorer. Kalau Rashid nak supply bola kat dia, main lambung bola direct macam tu, sampai ke bila pun tak boleh nak buat apa. Susah kawan tu seorang. Lepas tu dia tak perform, kita kutuk lah dia. Padahal dia pun macam mana nak perform kalau tak ada support. Sampai bila nak harapkan Mardi individual skill, Fayyad individual skill, Ronak Ngah individual skill untuk skor. Bagaimana nak bermain dalam as a team? So benda itulah yang perlu difokuskan untuk baiki balik pasukan Kedah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.